syarat untuk manusia ni dia tak rugi dunia dengan akhirat. Ada 4 syarat. Kata Imam Sadiq Amin, kata Dr. Sadiq Amin, Syekh Abdullah Azam, dia kata 4 syarat tadi. Yang pertama ialah amanu, beriman. Yang kedua ialah wa amilus solihat, beramal soleh. Yang ketiga ialah wa tawassaw bil haqq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, berpesan-pesan dengan kesabaran. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, 4 syarat ini kita boleh tengok dalam surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala sebut wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kata Allah Subhanahu wa taala wal asri, demi masa. Allah Subhanahu wa taala mulakan surah Al-Asr dengan sumpah. Maksudnya apa? Bila mana ada sumpah dalam mana-mana surah, Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kat kita surah ni penting sungguh. Isi kandungan yang ada dalam surah ni kita kena tengok sungguh, perinci sungguh. Sebab itu Allah Taala sebut wal asri, demi masa. Allah Taala bersumpah dengan masa sebab apa? Sebab masa itu penting. Masa itu kita kena ambil ihtimam sungguh, ambil berat sungguh. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ni'matani maghbunun kathirun fihi minan nas, as-sihhat wal faragh. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2 nikmat yang mana selalu manusia lalai, manusia alpa. Banyak manusia alpa dengan 2 nikmat ini. Yang pertama adalah nikmat sihat, yang kedua adalah nikmat masa lapang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita ni time sihat kita lupa Allah. Time sihat kita elok je kita pergi buat tak tahu kerja, buat benda tak faedah, tak mengisi masa lapang kita dengan betul. Tapi bila mana Allah Ta'ala tarik nikmat kita masa duduk atas katil, barulah ya Allah, sakitnya Allah, masa tu baru nak ingat Allah. Siapa manusia ni dia terlupa, dia tak ingat. Kalau dia sedar pakai nikmat tu dia lupa. Tapi bila mana Allah Ta'ala tarik sikit nikmat dia, dah macam ni, macam hari ni Allah Ta'ala tarik nikmat sikit, sakit tekak, itu pun dah rasa dah. Nikmat tekak tu besar sungguh. Rasa sikit dah, tak sedap satu badan. Baru nikmat sakit tekak, baru nikmat tekak tu Allah Ta'ala tarik. Kalau Allah Ta'ala tarik nikmat sihat kita, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masa tu barulah kita nak ingat Allah. Sebab itu Nabi kata 2 nikmat ni selalu manusia lupa. Dan yang kedua ialah nikmat masa lapang. Nikmat masa lapang ni manusia selalu lupa. Bila ada masa kosong, tengok cerita Hindustan. Apatah sekarang ni macam-macam, demam Korea. Bila time tak ada, bila time kosong ada, tengoklah cerita Korea. Beratus-ratus episod tuan-tuan. Macam mana Ustaz tahu? Ustaz tengok ke? Taklah. Saya tak tengok. Saya alhamdulillah Allah Ta'ala beri kekuatan, saya memang tak suka tengok TV. Cerita Korea tu orang tengok, ya Allah, saya kadang-kadang pening juga. Macam mana orang boleh khatam cerita Korea sampai beratus-ratus episod tu, khatam cerita Korea. Bila tanya Quran khatam, itu berat sikit tu Ustaz kata. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebab itu ulama disebut apa? Dia kata tidak ada pun satu perancangan orientalis yang tak masuk dalam rumah orang Islam. Hari ini perancangan orientalis semua masuk dalam pintu-pintu rumah Islam. Tak ada dalam rumah umat Islam yang tak ada perancangan orientalis, tak ada. Sebab itu dalam rumah kita macam-macam ada perancangan orientalis, nak menyesat, nak merosakkan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, orientalis ni dia tahu kita ni kalau kita kuat iman kita, memang tak akan ada satu makhluk pun yang boleh membinasakan kita. Sebab apa? Kita ada Allah. Kalau kita beriman dengan Allah, maka Allah Ta'ala akan bantu kita. Orang kafir pun tahu. Sebab itu dia rosakkan kita dengan cara bagi kita lalai dengan muzik, lalai dengan maksiat-maksiat dan sebagainya. Muzik yang melalaikan, muzik yang merosakkan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, orientalis ni dia sungguh-sungguh nak hancurkan kita. Saya dulu di Mesir, saya ada baca satu kitab, nama kitab tu
Saya tak ingat lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tak ingat. Tapi kitab itu bercerita berkaitan dengan orientalis dan juga kristianisasi. Dalam kitab itu dia cerita bagaimana perancangan orientalis, bagaimana perancangan Kristian nak merosakkan umat Islam, muslimin muslimat. Sehingga kan dikatakan dalam itu antara kaedah mereka menghantar golongan-golongan orientalis daripada kecil-kecil lagi belajar berkaitan dengan Islam. Sehingga mereka ni faqih lebih daripada orang Islam. Di Azhar ada satu buku rujukan, nama kitab tu saya lupa, tapi kitab hadis. Kitab tu ada berapa jilid saya tak ingat. Tapi memang panjang lah, jilid dia lebih kurang besar ni lah kitab dia. Dan kitab itu menjadi rujukan kepada pelajar-pelajar Azhar yang syu'bah usuluddin, yang belajar berkaitan dengan usuluddin bahagian hadis. Sebab kitab tu memang dah ditapiskan oleh ulama-ulama Azhar, kitab tu betul, sahih. Walaupun yang karang itu orientalis. Yang karang kitab tu orientalis, bukan orang Islam dah. Orientalis yang karang kitab berjilid-jilid tu cerita pasal hadis Nabi. Dan ulama Al-Azhar mereka kumpul, mereka kaji kitab itu, memang tak ada satu pun salah dalam kitab itu. Bahkan menjadi rujukan pula pada orang-orang Islam nak tahu hadis ni dekat mana, di manakah rujukan dia, buka kitab tu. Kitab yang orientalis tulis. Kalau kita baca dalam kitab itu tuan-tuan, dalam tu dia tulis apa? Orang orientalis mereka membuat kitab, sehari mereka akan hasilkan kitab lebih kurang satu kitab. Satu hari mereka hasilkan satu kitab. Sebab nak hancurkan Islam, mereka karang kitab sehari lebih kurang satu kitab. Kalau 30 hari dah berapa kitab? 30 kitab. Ni kitab bukan kutat. Kutat lain, kutat tak apalah, kecil-kecil tu. Ini kitab. Kitab ni besar-besar ni kitab. Orang karang sehari. Dia berkumpul ramai-ramai lah, takkan seorang tulis habis satu kitab tu, tak lah. Tapi punyalah mereka berusaha nak hancurkan umat Islam, sehingga kan mereka berjaya mengarang dalam sebulan 30 buah kitab. Sebab nak hancurkan Islam. Kita berapa kitab dah tuan-tuan? Saya sendiri pun duduk tengah karang kitab tak habis-habis lagi. Baru satu nak buat tak habis-habis lagi. Saya duduk Mesir, boring-boring, saya buat kitab, nak buat kitab tauhid. Tapi tak siap lagi lah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekian, bersungguhnya orang kafir nak hancurkan kita. Nah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat ni yang selalu orang lupa. Nikmat sihat dan juga masa lapang. Nikmat masa lapang Allah Taala sebut dalam Al-Quran, wal asri, demi masa. Nak kata pentingnya masa sebab apa? Nabi kata dah, manusia lalai dengan masa. Manusia lalai dengan masa lapang. Lalu Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, kerana masa ni banyaknya manusia, wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kerana kita mempunyai masa, kita tak guna masa kita, maka seluruh manusia duduk dalam keadaan kerugian. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut pula, macam mana tak nak rugi? Illal ladina amanu, melainkan orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala kata, kalau kita tak nak jadi orang yang rugi, kita nak manfaatkan masa kita macam mana? Manfaatkan masa kita dengan kita beriman kepada Allah. Bagaimana yang dikatakan beriman kepada Allah? Kita kena beriman, arkanul iman ada berapa? Ada 6. Kita beriman sungguh dengan 6 perkara yang menjadi kewajipan kepada kita. Rukun iman ni kalau matematik kaedah dia lain. Kalau 6 tolak 1 matematik dia jadi 5. Tapi kalau rukun iman 6 tolak 1 kosong. Kalau tak percaya pada mana-mana rukun iman, maka kufur. Akan jadi kufur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, syarat yang pertama beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena beriman sungguh Allah Taala itu bersifat esa. Tak ada dah orang selain daripada Allah. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Sayyidina Bilal bin Rabah dia kena seksa hanya dengan kalimah ahad. Hanya kerana kalimah esa. Bila mana Sayyidina Bilal bin Rabah diletakkan di padang pasir yang panas,
Siapa pernah pergi ke negara Arab, pernah pergi haji ke, pernah pergi umrah, dia tahu bagaimana padang pasir. Padang pasir ni panas sungguh. Kalau kita duduk berdiri dekat atas tar yang panas ni waktu tengah hari, tengah masa panas terik tu, kita try buka selipar duduk dekat atas jalan tol. Masa panas kita. Confirm panas. Kalau tak panas, ilmu kebal lah tu. Tapi tuan-tuan, kalau kita duduk dekat atas pasir, padang pasir, lebih panas daripada itu. Bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah diletakkan di atas padang pasir yang begitu panas, di bawah sinaran cahaya matahari yang begitu terik, dan diletakkan pula batu di atas dada dia, hanya dia menyebut kalimah ahad, 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 yang esa, yang esa, yang esa. Sebab itu kita kena beriman sungguh bahawasanya Allah Ta'ala itu Maha Esa. Beriman sungguh Allah Ta'ala itu Maha Berkuasa. Bagaimana Allah Ta'ala mencipta manusia berbagai-bagai rupa. Bagaimana Allah Ta'ala mencipta kehidupan di lautan. Kalau kita tengok National Geographic, kalau kita tengok National Geographic, dalam tu dia cerita macam-macam binatang hak pelik-pelik, tak pernah tengok pun ada. Nak kata hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia cipta makhluk macam-macam makhluk. Kadang-kadang tak terfikir di otak kita ni. Bagaimana ni ikan duduk dalam air, lepas tu ada pula elektrik. Tak ke elektrik satu air tu? Bagaimana Allah Ta'ala mencipta satu makhluk yang begitu hebat? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pernah Nabi Sulaiman AS dia minta dengan Allah nak bagi makan dekat kehidupan. Dan Allah Ta'ala izinkan Nabi Sulaiman bagi makan dekat kehidupan. Lalu Nabi Sulaiman dia kumpulkan seluruh makanan, panggil jin-jin kumpulkan makanan. Dan Nabi Sulaiman ni bawah dia ada jin, dia ada manusia, dia ada semua binatang dan sebagainya. Itu rakyat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kumpulkan seluruh makanan yang ada dekat atas muka bumi pada masa ketika itu. Lalu Nabi Sulaiman campakkan di lautan. Maka baru seekor ikan makan, habis makanan tu. Ikan yang lain pula tanya minta dengan Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, kami tak makan lagi. Nak kata, macam mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Kuasa, dia bagi makan dekat ikan di lautan. Kalau seekor ikan makan banyak tu, dah. Kalau semua makhluk yang berada di lautan tu makan macam tu, macam mana? Memang tak terjangkau di akal pemikiran kita kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita pun tuan-tuan kadang-kadang makan 3 pinggan. Itu seorang. Saya tak. Nah. Kita pun kadang-kadang makan 3 pinggan. Kalau kita darab yang ada dekat sini dah berapa dah? Jenuh buat sendiri. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia bagi kita makan, dia bagi tumbuhan makan, dia bagi haiwan makan, kehidupan di lautan dan di daratan, semua Allah Ta'ala bagi makan. Ya Allah, hebatnya Allah. Tuan-tuan, itu kita kena beriman sungguh dengan Allah. Allah Maha Berkuasa. Kita kena beriman sungguh Allah Ta'ala itu Maha Pemberi rezeki. Allah Huwa Razzaq. Allah Ta'ala itu yang memberi rezeki. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, bab rezeki ni selalu manusia selalu risau. Saya nak sebut salah satu kata-kata daripada Imam Asy'arawi. Imam Sya'rawi ni satu ulama yang begitu hebat di Mesir. Imam Sya'rawi ni orang kerajaan dengan orang yang lawan kerajaan dua-dua suka dengan dia di Mesir. Dia macam apa, Allah yarham Ustaz Fadino lah. Orang yang kerajaan dengan orang yang lawan kerajaan dua-dua suka kepada Imam Asy'arawi ni. Imam Asy'arawi ni ulama yang memang saya sendiri pun kalau kita pun kalau kita tahu bagaimana kehidupan dia, kita respect dia. Imam Asy'arawi ni, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, nak cerita kehebatan dia. Ada satu ketika dahulu mereka buat satu muktamar ulama. Muktamar para ulama, dan antara ulama yang hadir ialah Imam Asy'arawi, wakil daripada Mesir. Mereka duduk dalam muktamar ulama-ulama tadi. Maka Imam Asy'arawi dia tanya kepada ketua ulama yang ada di situ. Ulama-ulama yang kumpul, kemudian dia tanya. Imam Asy'arawi dia tanya ketua ulama tadi. Dia kata, aku nak tanya kamu satu soalan. Aku nak tanya kamu, di manakah ataupun ke manakah air jenazah Nabi, air yang mandikan jenazah Nabi pergi? Dia tanya soalan tu.
Imam Asy'ari dia tanya dekat ketua ulama,